water related disease. Soalan tentang water related disease ni selalu juga keluar lah. Tentang waterborne disease, jenis apa, disebabkan apa, ni biasa keluar. Okay. Waterborne disease is caused by consumption of water contaminated by human or animal excreta, feces dengan urine, containing disease-causing organism, pathogens such as bacteria, viruses and amoeba. Contoh penyakit dia adalah typhoid fever. Typhoid fever ni demam kepialu. Okay. Dan kemudian ada contoh kolera. Kolera ni penyakit taun. Okay, kalau dalam bahasa Malaysia. So bakteria dia tu adalah nama dia Vibrio cholera. Kemudian kita ada bacillary dysentery dan juga ada diarrhea. Diarrhea ni cerit birit. Ya, nampak macam mudah kan? Cerit birit je. Tapi boleh mendatangkan maut. Pertama, dekat negara yang kurang membangun, bila dia tak cukup makan, tak cukup zat, dia tak tahan diarrhea. Badan dah tak cukup mineral dan sebagainya. Jadi kalau dia cerit birit, dia boleh membawa kepada kematian. Ini selalu berlaku kepada kanak-kanak. So kalau you tengok carta tu, United Nations ni semua dia akan ada carta kematian kanak-kanak. Dia kalau kanak-kanak tu mati lebih banyak tu akan membawa masalah. So dia memang ada buat pengiraan peratus dan sebagainya. So kalau negara dunia ketiga ni meninggal sebab diarrhea ni biasa. Kenapa? Air yang dia minum tu mungkin tidak dimasak dan tidak direbus atau tidak dirawat. Jadi tak cukup duit kan nak beli air yang terawat. Jadi ambil air saja. Tidak rebus dan tak mati bakteria tu. Jadi masuk dalam perut. Cerit birit mengganggu sama ada muntah ataupun cerit birit membawa kematian. Okay, so ni contoh. Kenapa laju sangat? Alright, this is water wash disease. Dia pun tak tahulah, saya tak tekan apa pun. Caused by poor hygiene. Masalah dia scabies, trachoma, ada lice, ada tick-borne disease such as typhus. Okay, then we have water-based disease. Ini disebabkan oleh parasite. Okay, parasite ni wujud dalam air. Okay, wujud dalam air, intermediate organism hidup dalam air yang tercemar. Selalunya pass to human when they drink or wash with contaminated water. Contoh Dracunculiasis, guinea worm ataupun ada helminth. Ni cacing ni bukan saja kalau kecil-kecil dulu orang tua-tua kata kalau tak pakai kasut cacing masuk dalam kaki. Dia juga boleh datang daripada air minum yang tidak bersih. Air yang tidak bersih lah kan. Okey. Kenapa tak boleh gerak pula? Okay, so this is the example, ada cacing, ada tick dan sebagainya. So water quality criteria dekat Malaysia ni kita ada dua. Kita mengikut National Water Quality Standard untuk Malaysia, NWQS. Ini adalah guideline, okay, dikeluarkan oleh DOE. Ada 72 parameter. Okay, dan kemudian daripada 72 parameter tu, kalau tengok dekat buku you, dia tulis interim National Water Quality Standard. Ni adalah pada muka surat admisi is 22, page 22. Okay. Kena ingat bahawa sejak tahun 2019, was it? Or 2018, we have already started using National River Water Quality Standard. Dah tak ada perkataan interim. Interim tu maksud dia perantaraan sebelum jadi tetap. Tapi sebab lama sangat sampai dekat 20 tahun untuk interim, so they change to NWQS. Jadi National Water Quality Standard. Dah tak ada dah perkataan interim tu. Jadi buang aje lah daripada dalam nota you, muka surat 22. Kita juga ada Drinking Water Standard. Drinking Water Standard dekat Malaysia ni ditetapkan for raw water dan juga untuk selepas dirawat, treatment plant dekat dan sebagainya. So yang ni semua ada dalam senarai. Alright.
The water quality criteria untuk Malaysia ni, kita gunakan National Water Quality Standard. Kalau tengok dalam nota you, ada kelas 1, kelas 2, kelas 2B, kelas 3, kelas 4 dan kelas 5. Pengkelasan ni adalah berkenaan dengan kesesuaian penggunaan air tersebut. Okay. So National Water Quality Standard of Malaysia define 6 classes. Okay, mengikut beneficial users. Okay. So bagi klasifikasi air. So kalau kata ni, kalau you tengok dekat ni, nota muka surat 22 ni, kalau kata National River Water Quality Standard for Malaysia, ammoniacal nitrogen, pengkelasan dia ni adalah berdasarkan setiap parameter. Kelas untuk amonia lain, kelas untuk BOD lain, kelas untuk COD lain. Okay? Nilai dia lain. Kalau tengok amonia 0.1 berada dalam kelas 1. Kalau 2.7 berada dalam kelas 4. Dapat faham tak? I think this is the first time of you looking into NWQS. Dia pengkelasan dia adalah berdasarkan setiap parameter. So ada 6 kelas. Okay. So dia ada kelas 2A, 2B berdasarkan penggunaan. Okay, saya harap anda faham. Okay, kalau tengok COD ni, let's say COD bernilai 30 mg per liter. So COD ni kelas berapa? Siapa boleh jawab? Hai, diam je semua. Okay, Ain Zafira. Dengar tak? Habis ni semua tak dengar ke ni? Jenuh saya. Siapa boleh jawab? I'm not even muted, tapi I hope you can hear me. I can hear some voices. Okay, kita tengok komen dekat, let's see what is in chat. Tak ada, kosong chat. So agak-agak, kalau COD nilai dia 30, tadi saya kata berapa? Saya pun tak ingat lah. 30 mg per liter kan? Okay, kalau COD 30 mg per liter, dia berada lebih daripada 25 kan? Kalau tengok kelas 2B ni 25, so COD tu 30 mg per liter. So meaning COD adalah kelas 3 sebab dia lebih daripada 25 kan? Okay. Betul. Contoh. Okay, at least ada. Alright. Dan kemudian you lihat pH ni payah sikit sebab dia semua macam nak dekat sama je. Okay, kalau you lihat DO. DO maksud dia dissolved oxygen tu bacaan dia kalau bacaan DO adalah 2. Okay. It is considered as less than 3 kan. Jadi DO pada hari tersebut adalah kelas 4. So ini kena tengok everything is tengok by parameter. Okay. So kadang-kadang ada sedikit confused sikit sebab tu dia orang ni dia buat regulation lama betul. Patutnya tahun ni akan keluar regulation baru. Tapi saya rasa sebab COVID dan sebagainya ramai yang kerja kat rumah tak jadi kerja agaknya. Okay. So hopefully we will have the new latest regulation on water quality, on environmental quality act dan sebagainya. Okay. So selesai tentang NWQS. Saya pun tak tahu. Okay, so this is the water quality parameter guideline. You still remember I asked you just now kepada yang tak dapat tangkap. Kalau COD 30 dekat sini kan. So it is more than 25, less than 50, but it is considered as class 3.
Okey, tadi saya juga sebut kalau DO kurang daripada 2, dia kat mana? So kalau kalau DO 2 mg per liter, dia dekat sini. Dia kurang daripada 3, maksud dia DO adalah kelas 4. So setiap parameter ni dia ada kelas dia masing-masing. Okey, dia tak longgokkan sekali macam indeks, tapi dia berdasarkan setiap parameter. Okey, kita ambil satu lagi, TSS. TSS kalau 70 mg per liter, kelas berapa? Senang ni. Kan? Bila kita nak ambil kelam macam ni? Kalau diam je. Okey, tadi saya kata TSS adalah 70 kan? Kat mana? Jawablah. 3. Kelas ketiga. Yes. Okay, so it is class 3. So kena faham tiap-tiap parameter ni dia ada kelas yang berlainan. Of course dalam exam dia tak tanya you ammonia nitrogen kelas berapa macam ni. Okay, sebab biasa dia tanya apa masuk NWQS macam tu je lah sebab you all baru tahun 2. Kalau dah naik tahun 4 nanti ambil elektif baru ada perubahan sedikit lah soalan. Okay? So I hope you remember sebab benda ni you akan belajar tahun 2. Sem depan pun belajar lagi dekat wastewater. Lepas tu belajar lagi dekat environmental management. So it's the same thing going over and over again about water quality. Okay, water quality index system di Malaysia. Yang tadi tu ada 72 parameter actually. There are 72 parameters. Punyalah banyak nak buat. Jenuh nak buat. Ada parameter biology, ada parameter fizikal, ada parameter kimia. So kalau kata physical, BPH, temperature, TSS, TDS, okay? Taste and odor. So do we have turbidity here? Okay, ada turbidity. So parameter kimia pula, BOD, COD, DO ni parameter kimia. Dan biology pula total coliform dengan fecal coliform. So ada banyak lagi sebenarnya. Tak keluar dalam slide senarai ni. So dalam buku pun tak ada. Tapi kalau nak nanti saya bagilah. Kalau nak ada dalam laman web DOE. So yang ni kalau you nak buat analisis ni, nak buat semua parameter ni lama ambil masa. Jadi you pilihlah you nak monitor parameter mana. Ikut kesesuaian. Jadi bila dah banyak sangat ni biasanya guna untuk kalau ada banyak-banyak parameter macam ni biasanya kita guna untuk sungai yang tercemar. Sebab dia ada perkelasan based on parameter. So next. Sebab dah banyak sangat parameter dalam NWQS tu, jadi Malaysia buat satu sistem indeks. Dia indekskan sungai, namanya Water Quality Index. Kalau orang DOE duk sebut WQI ni. Inilah sistem dia. Dia indekskan 6 parameter, okay, untuk dapatkan Water Quality Index. Okay, 6 parameter ni you kena hafal. Dan juga you kena tahu apa maksud Water Quality Index. Okay, Water Quality Index ni melibatkan satu kumpulan parameter, 6 parameter. Objektif utama adalah untuk menilai kualiti air. Okay, supaya dia comply dengan standard. Tapi yang ni adalah guideline Water Quality Index. Ni semua ni guideline. Okay, bukan kalau you tak buat, you kena saman. Dia tak sama macam Industrial Act. Okay. So jadi kena tahu Water Quality Index ni adalah indeks yang digunakan untuk kelaskan sungai sama ada clean, slightly polluted or polluted. Okay. And it has 6 parameters which is DO, BOD, COD, SS, ammoniacal nitrogen dan juga pH. AN ni ramai yang confused. Kita panggil ammoniacal nitrogen, then it means that is ammonia dalam bentuk ni betul dia. Okay. So ini adalah formula yang digunakan untuk mengira WQI. WQI ni soalannya biasa kalau tanya istilah tu setiap semester masuk. Okay, what does it mean by WQI?
But then kalau pengiraan ni dia kadang-kadang selang semester je. Okay. So kalau formula dia ni akan diberi. Okay. Jadi WQI sama dengan 0.22 SIDO campur 0.19 SIBOD campur 0.16 SICOD, 0.15 SIAN, 0.16 SISS dan 0.12 SIPH. So what does it mean by SI yang dekat ni? So ini adalah pekali subindex. Okay. Dia ada formula macam mana nak kira pekali-pekali ni semua. So jadi kena tambah pekali subindex. Okay. Kalau kat depan ni kita panggil pemberat tu weightage. Okay. Paling tinggi maksud dia parameter itu sangat penting. Contohnya DO mempunyai weightage yang lebih tinggi berbanding pH. Jadi nilai DO sangat kritikal dalam mengeluarkan result WQI. Okay. Seterusnya diikuti oleh BOD, COD, ammoniacal nitrogen dan juga SS. Okey, formula ni tak perlu hafal, selalu diberi dalam exam. But of course, you need to remember this parameter lah sebab kan daripada tahun 1 sampai tahun 3 belajar benda ni je. Okey, dah tambah semester ke-8 kalau ambil elektif berkaitan air, cerita yang sama akan keluar. Macam mana nak kira WQI? Alright, so ini adalah rating untuk WQI. Contohnya kalau you dapat nilai yang selepas you campur tu semua dapat nilai 90, maksud dia sungai tu bersih. Okay. Sesuai untuk purification tidak perlu. Kalau kelas 2 minor purification dan boleh digunakan untuk rekreasi, all type of sports. And semua jenis ikan boleh hidup dan navigation is also acceptable. Then treated water gunakan untuk air minum dan juga untuk transportation. So meaning that kalau you dapat kelas 1 memang baguslah. Ada setengah-setengah tempat kelas 1 tak perlu rawatan. Tetapi biasanya kita masih rawat air. I'm sure you have finished studying about water treatment dengan Dr. Muzaffar. You still need to put chlorine untuk matikan bakteria yang ada. Okay. So tu yang kata purification not necessary, but then I think it's to be safe, you still have to put chlorine. Alright, then kalau air itu very polluted, okay, maksudnya you kira you dapat nilai daripada 60 sampai 0, okay, dikira sebagai polluted condition of water quality index. Kelasnya adalah kelas 3 sampai kelas 5, okay. Kalau kelas 3 perlu rawatan. Kalau kelas 4 very doubtful. Kalau kelas 5 not acceptable for public water supply. Tak sesuai buat sebagai air minum. Okey, kalau kemudian untuk rekreasi. Okey. Kalau kelas 5 tak sesuai. Kalau kelas 4 juga sangat muskil lah, doubtful. Okay. Kalau rekreasi naik bot boleh. Okay. Dan kemudian kalau kelas 5 ni juga tidak sesuai untuk seafood. Okay. Right, untuk membiak ikan pun tak sesuai. Jadi kalau navigation ni maksud dia mengemudi tu. Okay. But then the main part of us is public water supply, recreation, fish and shellfish and also wildlife. So the best is to have river in class 1 and class 2. Asalnya Sungai Gombak, Sungai Kelang. It was class 4 dengan semua program rawatan air dan sebagainya kadang-kadang menjadi kelas 3. Tapi dia aim untuk dapatkan kelas 2. Okay. So banyak perlu dilakukan, banyak duit juga perlu dibelanjakan. Okay, ini cara macam mana nak kira SIDO. Okay, ini adalah formula. Kalau you dapat COD you kurang daripada 20 nilai dia pada hari tersebut, you kena kira SICOD pakai parameter ni. 99.1 minus 1.33x.
Kalau COD you lebih daripada 20, you kena kira pakai formula ni. So make sure you have your scientific calculator with you during your final exam. Tapi saya rasa tahun ni kita tak mengira kot. Okay. Sama juga untuk BOD. So tengok dekat sini, kepekatan X ni equals to concentration ataupun kepekatan. Kalau kepekatan kurang daripada 5 ataupun lebih daripada 5, you guna formula yang berbeza. Okay, untuk kelas yang awal belajar, kena kira sendiri pakai kalkulator dan sebagainya sebab pensyarah yang sebelum ni mengajar dia dah biasa keluarkan soalan dan pelajar kena kira. Okay, WQI formula dia 0.22 SIDO campur 0.19 SIBOD campur 0.16 SICOD campur 0.15 SI ammonium nitrogen campur 0.16 SISS campur 0.12 SIPH. So sekarang ni what you have to do is that daripada jawapan yang you dapat ni, you kena masukkan dalam water quality index ni dan dapatkan jawapan. Okay. So kenalah buat balik dan tengok satu persatu. Dia mengambil masa yang lama jugalah nak mengira sebenarnya. Kalau saya untuk kelas elektif tu, saya dah buat dalam Excel, masuk data, terus keluar jawapan. Tapi untuk kelas beginner macam you all, yang dah terbiasa minta pelajar calculate WQI satu persatu. Okay, senang je. You masukkan benda-benda ni semua dalam Excel, you akan dapat jawapan. Tapi tak apa, belajarlah mengira dahulu. Okay. So, kat sini, kalau diberi DO, ada soalan nak kena buat. DO adalah, okay, kalau diberi DO 0.6, BOD 3 mg per liter, COD 15 mg per liter. Okay. AN 0.25 mg per liter, SS 25 mg per liter, pH 6.7 mg per liter. You kena kira WQI. Boleh tak saya percaya you all belajar kira sendiri? Sebab kalau kita nak kira ni tak habis dekatlah kelas kita. Boleh tak? Kira sendiri berdasarkan soalan ni. I think boleh kan? Kenapa dia patah balik pula? Macam mana? Sorry. Okay, so sepatutnya kita kira dalam kelas tapi I think you can just calculate it. Okay. Kiralah sendiri. Ya? Minta maaf dan tunjuk pengiraan. Boleh. Nak tengok pengiraan? Boleh. Boleh. Contoh kan. Sekarang ni DO. DO dia, nilai dia 0.6 mg per liter. Dekat jadual formula you, DO kalau kurang daripada X less than 8 or more than 8. Okay. So sekarang ni X adalah DO miligram per liter kali 12.657. So sekarang ni saya sebenarnya kalkulator saya tengah. Sorry. Okay, so sekarang kita kira untuk DO kan. DO. So mula tu you tengok formula yang atas. DO dia dapat 0.6 kali 12.6577. Saya pun tak tahu kenapa dia terbaris. Okey, dapat berapa? Dapat 7.59. 7.59. Okey, kalau dapat 7.59 meaning X is less than 8. Yeah. Okey, jadi if X is less than 8, you punya SIDO will be 0.
Betul kan? Betul. Macam tu lah kira dia. So, kosong. Jadi, yang ni baru kira untuk DO. Lepas tu, you kira untuk BOD pula. Okey pun. BOD tu, kena tengok parameter dia. BOD, X dia kurang daripada 5 atau lebih daripada 5. BOD kita dapat 3 kan? Ya. Okey, BOD kalau 3, maksud dia kurang daripada 5. Jadi kita pakai formula ni. 100.4 BOD Oh my. Minus 4.32 times X. X ni 3 lah. Okay. Alright, so dapat berapa? Saya kalkulator kat tempat lain pula. 7.44. 87.44. Okay, 87.44 is your SI BOD. Okay, seterusnya COD. SI COD. COD you is 15, meaning it is less than 20. Jadi pakai formula atas tu. COD equals to yang I'm having class. Yang I'm having class. 99.1 minus, sorry gangguan teknikal. Alright, so 99.1 ni X ni would be 15. Okay, so what is your answer? 79.5. Okay. So then we have another one which is SS, AN 0.25, jadi you akan ambil if X less than 0.3, okay, you akan ambil formula SIAN equals to 1005 100.5 minus 105x. Betul ke 105? Mata benda bunyi. Okay, so meaning that you have to 100.5 minus 105 times 0.25. So you get your SI for ammoniacal nitrogen. Boleh? Boleh. Okay, the same thing. Tak ada unit doktor? Ada, unit? Sebab ni sub-index. Oh, okay. Ni sub-index ni kita baru nak kira per kali. WQI dia index, dia tak ada unit. Okay doktor, terima kasih. Okay, sama, no problem. Alright, then we consider pH. Okay, sorry, SS pun tak lepas lagi. SS equals to 20. So meaning that we will take SS sama dengan 20. It means that it is less than 100 kan? Tengok yang mula tu, X less than 100. Kan? SS kita 20. Jadi, tengok formula yang if X less than 100, meaning that SS equals to 97.5 exponent. Negative. Make sure you calculate this well, okay? Saya sebab tu kadang-kadang saya pun salah kira. 676x. So ni yang X you tu dekat sini. Your 20 is up here. Okay. Plus 0.1x. Plus 0.1 times 20. So you get your answer. Alright. Then another one, the last one will be pH. pHu 6.7. So bila pH 6.7, meaning that it is in the middle. Okay. If X is more than 5.5, less than 7 kan? You ambil formula nombor 2. Minus
SIPH equals to minus 242 plus 95.5 kali dengan 6.7 kan? Minus 6.67 X kuasa 2. So meaning that this 6.7 kuasa 2. Okay. Ini baru you kira SI. Kan? Lepas tu nilai SI ni semua you kena masukkan dalam formula ni. Oh sorry. This formula. 0.22 times SIDO, 0.91, 0.19 times SIBOD, 0.16 times SICOD, 0.15 times SIAN, 0.16 times SISS, 0.12 times SIPH. Okay. So, ini akan dapat, kemudian you akan dapat nilai WQI. Nilai WQI adalah antara 100 hingga 0. Okay. You have to remember 100 will be class 1. Sangat bagus. 0 ni rendah sangat lah kan. Biasa adalah nilai kat sini. Mustahil dah dapat 0 kan. Because you are you campur numbers. Okay. Agak saya rasa boleh faham kot. Kan. Make sure you have your calculator. And you follow the formula. Sebab kena tambah masing-masing ikut nilai X tu berada di mana. Yang DO ni kena hati-hati sikit sebab kalau you tengok dekat atas tu X equals to DO kena kali dulu. DO kali dengan 12.6577. Dia ada perkali dia dulu baru you boleh proceed. Sama ada X kurang daripada 8 ataupun X lebih daripada 8. Okay. So untuk pelajar pada kelas 2912 ni, you kena kira satu-satu. Then you go next step. If you still in my class ke, water quality dan sebagainya, I will just give you an Excel file. Okay, tapi sekarang kena belajar kira. What is important that you know what is WQI. Okay, what WQI adalah perkelasan sungai berdasarkan 6 parameter mengikut beneficial use. Okay, dan ada berapa kelas WQI? Ada 5 kelas. Okay. Dan dibahagikan sungai itu kepada clean, slightly polluted dan polluted. Okey. Saya harap fahamlah kot. Boleh kan? Alright, boleh eh? Saya nanti you kira go dalam buku and I hope you calculate it well. Okay? So nanti saya kira balik. Saya sebenarnya kalkulator saya entah kat mana. Tadi saya ada ke tempat lain lah pula. Okey, kemudian yang ni juga penting. You kena tahu apa tu drinking water quality standard. Sebab you ambil kelas water treatment kan. You have to differentiate what is water quality index, what is drinking water quality standard, what is MWQS. Okey, benda ni penting kena baca sikit lah. Okey, drinking water quality standard ni adalah piawaian air. Okay, kalau tak lepas piawaian tu, air tidak boleh dibekalkan kepada penduduk. Okay, yang ni standard. Yang tadi tu, NWQS dengan WQI is guideline. But this is drinking water quality standard. Okay, penting untuk frekuensi dengan monitoring. So if you look here, dalam buku nota you ada, dia ada mengkelaskan mengikut microbiological parameter, physical parameter, inorganic parameter, metals, trihalomethane. I'm sure you know what trihalomethane is. Dah belajar kelas Dr. Muzaffar. Then we have another metals, okay. Dan itu adalah tahap standard-standard untuk drinking water. Contoh ya, kenapa dikelaskan WWWM? WWW tu world, M tu Malaysia. Okay, source of reference Malaysia. Kalau
WHO tu World Health Organization. So nanti patutnya ada dekat bawah tu dia akan tulis. Alright. So sekarang ni kalau you lihat grup yang pertama, drinking water quality standard and parameter. Kalau untuk nitrate ni memang tak sesuai ada dalam air minum kerana dia boleh menyebabkan blue baby syndrome. Anak yang baru lahir tu biru. Betul ke? Tak, dia sebenarnya dia tak cukup oksigen dalam badan dia. Okay, so kalau lihat di sini, fluoride acceptable value dekat Malaysia, okay, 0.5 to 0.7. Kalau ikut saya ni, buka surat 25. Okay, fluoride acceptable standard adalah 0.5 to 0.7. Okay, untuk kolom pertama, that is acceptable value. Kalau dekat treatment plant pun sama mengikut nilai yang sama. Kemudian kita ada nitrate, okay, dan juga iron. Iron ni 0.3. Kenapa dia bagi value dia 0.3 untuk air? Kerana kalau lebih daripada 0.3, dia akan menyebabkan banyak masalah sebenarnya. Kalau air iron dalam drinking water ni, saya rasa you all kalau pernah tengok air sungai yang perang-perang sikit, bukan sebab yang macam teh tarik tu, sebab surface runoff, dia warna dia a bit brownish sikit tu, brownish orange tu, kita panggil perang. So that is due to iron. Okay, disebabkan oleh ferrum. So kalau ada banyak ferrum dalam air, dia ada masalah. Minum ada rasa metalik. Lepas tu kalaulah iron tu tinggi atau ferrum tu tinggi daripada 3 mg per liter, air tu jadi warna merah. Okay, you bayangkan you basuh baju, t-shirt warna putih jadi light orange sikit. Saya rasa dulu-dulu adalah, sekarang ni dah kurang tempat tu. Kecuali di pantai timur, because they're using air daripada groundwater. So bila kadang-kadang you pergi dekat hotel dia pun, you flush, you see the water is a bit yellowish ke, orange sikit ke. Tu sebab ada iron dalam air. So iron ni dia tak bagus ni sebab satu, dia boleh tinggalkan warna bila kita basuh baju. Satu lagi, rasa metallic taste. Minum air rasa macam besi-besi sikit. Okay. There's another culprit kalau dekat pantai timur, it is manganese. Manganese ni juga bagi rasa tak sedap. Dia kalau you kan, saya dah sebut tadi kan, taste and odor. So air tu ada bau sikit, ada rasa. Okay. So ini adalah, jadi kena tahu drinking water quality standard ni penting. Okay. Dan tidak boleh diambil enteng. Maksud dia, you really have to follow the guideline. Bila you rawat air, alright, sebelum rawat air ada kat mana ni? Sebelum rawat air ada bakteria E. coli. Selepas rawat air, okay, dia kena absent, kosong dalam 100 ml. So kalau you lihat sini, E. coli or thermotolerant coliform bacteria absent in 100 ml sample. So meaning tak ada langsung selepas you rawat air tersebut. Okay, so kalau E. coli, bakteria ni semua kita sangat strict tentang hal ini. Kalau terlepas air yang contaminated masuk kepada pengguna, menjadi masalah yang besar. Setakat ni dekat Malaysia tu tak ada lagi lah. Kalau memang kita kesan dan memang stop production air. So memang tak ada air lah. Contohnya kalau ada pencemaran amonia, selalu kat Johor ni pencemaran amonia lah. I think in KL is even worse. Okay. Ada banyak loji yang tutup. Kalau ada pencemaran, dia dah ada early warning system. Okay, so this is another part of the drinking water quality standard. Okay. Dekat buku cantik, tiba dekat slide jadi tak berapa pula. Okay. Anyway, you have to be able to differentiate what does it mean by NWQS, what does it mean by WQI, what does it mean by drinking water quality standard. Kalau NWQS, dia adalah untuk 72 parameter yang terdiri daripada
parameter biologi, kimia dan juga fizikal. Okay, kita mengesan parameter kualiti air itu berdasarkan setiap parameter pengkelasan dia. Okay, dia adalah untuk sungai yang lebih tercemar dan ia adalah guideline. Whereas water quality index ni adalah indeks, dia menentukan sama ada sungai itu bila dikira indeks dia sama ada sungai itu clean, slightly polluted or polluted. Okay, ada 3 kelas. Kemudian macam mana nak kira kelas tu adalah berdasarkan 6 parameter. 6 parameter ni kena hafal. DO, POD, COD, TSS, ammonia dan pH. Okay. Kalau ada soalan pengiraan, formula akan diberi. Okay. So water quality index dan juga NWQS ni adalah guideline. Ia adalah it is a guideline. Guideline ni garis panduan untuk pengkelasan sungai. Tak ada siapa kena saman dan sebagainya. However, drinking water quality standard ni penting. Okay, penting kena ingat air yang you rawat tu masa masuk raw water tu ada mengikut kriteria tertentu dan bila keluar dia kena mengikut standard air minum Malaysia. Standard air minum ni, piawaian air minum ni mengikut ada yang Malaysia, ada kita ambil beberapa parameter WHO dan juga dunia. Okay, so dia kebanyakan negara ada drinking water standard masing-masing tetapi tidak berbeza dengan banyak lah. Okay, dia punya nilai tu plus minus but we follow the Malaysian drinking water quality standard. Kalau tidak mengikut standard, air itu tidak boleh dibekalkan kepada pengguna. Jadi, terutama daripada segi E. coli, protocoliform ni mesti betul-betul dirawat. Okay, biar mati bakteria tu, kemudian ada breakpoint chlorination sampai ke rumah kalau ada bakteria-bakteria lain, residual chlorine tu akan bunuh semua bakteria tersebut. Jadi memang kena ikut standard ni. Yang penting, drinking water quality is a standard. Okay. So, yang